Cinta, love kata orang putih, ni kata orang Cina, amore kata orang apa? Meksiko ya. Pyar Hindustan hai, mere tumse pyar kate ho. Baru hafal tadi. Hub kata orang Arab, kan? Semua tu membawa satu makna, iaitu cinta. Ada apa dengan cinta? Pada cinta ada apa-apa, kan? Sebab itu orang bercinta ini jangan main-main. 3 orang yang tak boleh diajak berbincang. Yang pertama, orang yang tengah lapar, tak boleh ajak bincang. Aku dah lapar, kau ajak dengan ceramah pula. Lagi lapar aku rasa. Sebab itu saya tengok ramai masa dengar ceramah ni berzikir. Saya tengok dia, dia berhenti sekejap. Kacang rebus, kacang kuda semua ada, popcorn lagi ada. Yang pertama, orang yang tak boleh ajak bincang, orang lapar. Orang lapar ni tak boleh ajak bincang tau. Pasal dia separuh dia punya akal dia tu seolah-olah macam tidak ada. Dia tak boleh nak rasional time tu. Betul. Malah hakim sendiri pun kena bagi kenyang dulu, kena bagi makan dulu. Kalau tak nanti dia punya hukum yang keluar tu nanti takut ada kesan. Kena bagi makan dulu. Penceramah pun sama. Dah makan, saya dah makan di rumah tadi. Penganjur risau dia dah ada makan lah. Betul. Orang lapar tak boleh ajak bincang sebab dia tak berapa nak rasional. Tengok bulan Ramadan, saya ingat lagi Imam Al-Ghazali kata, nak kenal perangai orang, tengok waktu dia lapar. Kalau dia tengah kenyang, dia boleh kontrol apa? Dia dah kenyang, queue panjang pun tak apa. Kau lah, kita kawan dah lama lah. Kau lah dulu, ambil dulu. Padahal depan tu nasi dah. Kau lah, pasal dia kenyang. Tak tahu, aku tak makan ni. Kalau lapar, jangan. Betul. Kalau nak tengok betul-betul perangai orang, tengok time bulan Ramadan. Itu perangai sebenar, boleh nampak clearly. Pasal time tu syaitan semua kena ikat. Kalau sekarang dia boleh bagi alasan, syaitan usik aku tadi, asut aku. Baik, Ramadan syaitan tak ada, itulah perangai kau. Betul tak? Yes, boleh nampak perangai sebenar. Laparnya dia nampak betul. 7:30 maghrib, 7 suku kurma di tangan. Duk ngadak tu, rumah tepi surau, duk tunggu azan situ. Allah malah kau sumtu dekat amal tu. Puk makan sekali. Percubaan suara 1, 2, 3, dah batal puasa. Orang kalau lapar, nampak attitude dia, gelojoh, tak puas hati, jenis tak boleh ajak bincang. Itulah dia orang lapar. Betul. Saya dapat WhatsApp dulu ni, geli hati juga tengok ada satu WhatsApp ni, orang kata kalau bulan Ramadan ni tengok lipas pun nampak kurma. Betul lah tu. Saya akui betul. Yang kedua, orang yang tak boleh diajak berbincang ialah siapa? Orang yang tengah mengantuk. Orang mengantuk tak boleh ajak bincang. Kalau dia dalam meeting, setuju semua. Saya setuju semua usul yang belum dicakapkan lagi. Dia setuju dah, tak larat mengantuk dah. Pukul 2 pagi meeting, agak-agak lah komiti. Pukul 2 pagi meeting lagi, kan? Yang ketiganya, orang bercinta. Orang bercinta tak boleh ajak bincang. Betul, apa dicakap tak adanya. Orang yang tengah bercinta tak boleh dia ajak berbincang pasal dia ada dunia dia sendiri. Orang dalam meeting tengah duk bergaduh, dia boleh senyum. Padahal meeting tengah duk bergaduh, baling kerusinya, baling meja semua. Tapi orang bercinta, dia tak nampak kerusi dan meja yang dibaling, dia nampak macam bunga saja. Ya Allah Tuhan, orang bercinta ni lain, ya. Kita dah lama tak bercinta ni, ya. Itulah dia. Sebab itu sahabat-sahabat yang saya muliakan, bila kita sebut soal cinta ini, dia semua berkait tentang soal hati. Soal apa? Soal hati. Bila dia bercakap soal hati, boleh saya beri ya? Bila dia bercakap soal hati ni, cinta tapaknya ialah mesti di hati. Dan hati itu pula mesti dalam keadaan yang bersih.
apa Hamudul Khadur kata apa? La nahtajul mala kay nazdada jamala jawharna huna fil qalbi talala. Sama? La tahu dah. Lepas la tak tahu dah apa dah. Tak apa, kita je dengar, tak ada orang lain dengar. Tak apa. Dia kata apa? Tidaklah kekayaan itu pada harta, tapi kayanya jiwa, kaya hati. Cinta ni akan jadi cinta yang sangat suci dan murni kalau berada pada hati yang bersih. Kena ingat tu. Sebab hati ni adalah soal penting. Dalam dunia kita ini semuanya sebut pasal hati. Melayu panggil hati, Arab panggil qalb. Qaf lam ba, qalb. Cuba sebut. Di sini. Qalb. Lain bunyi. Qalb. Arab ni jangan salah sebut ya. Lain huruf, lain baris, lain makna dia. Macam satu perkataan tu, jannah, jinnah, junnah. Huruf sama, baris lain, lain makna. Jannah, jinnah, junnah. Jannah syurga, junnah perisai, jinnah hantu. Kolah nanti kahwin nanti nak bagi nama anak kita apa bang? Jinnah lah. Berantu rumah tu nanti. Jannah syurga. Sama macam bahasa Arab, qalb hati. Tapi kalau kalb tu anjing. Lain huruf lain sikit je. Qalb tu hati, kalb anjing. Betul sebut elok-elok. Engkau di qalbuku. Engkau di kalbuku. Eloklah engkau di anjingku. Kena anjing lah nanti. Sebab itu kalau kita tengok dalam Quran, Allah Ta'ala banyak menyebut tentang hati ni, banyak dalam Quran. Antara lain dalam Al-Quran Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, yauma la yanfa'u malu wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah kata apa? Hari di mana tidak ada gunanya lagi harta. Duit kita ni pergi seberang negara tu pun dah tak laku dah. Pergi ke negara akhirat lagi tak laku duit kita. Bayar sama malaikat duit kita tak pakai dah. Bagi kita punya voucher pun tak boleh pakai. Malaikat kata ini mana ini orang Malaysia mana datang ni, tak pakai dah duit tu. Akhirat nanti Allah kata harta kamu tak boleh tolong kamu, anak pinak kamu tak boleh nak tolong kamu, kamu punya habi pun tak boleh tolong, kami punya anja pun tak boleh tolong time tu. Siapa yang kamu paling sayang pun tak boleh tolong time tu. Melainkan Allah kata, kamu bawa kepadaku hati yang sejahtera. Allah tak kata otak, kepala, lutut, semua tak sebut. Buah pinggang lagi tak ada. Yang Allah kata hati yang sejahtera. Yang tu aku nak tengok. Apa maksud hati yang sejahtera? Ulama kata hati yang sejahtera ni adalah hati yang sentiasa cinta dan ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itu hati ni adalah soal yang sentiasa disebut-sebut kita dalam dunia. Tengok saja atas muka bumi ni semua soal hati. Sakit pun sakit hati, senang hati. Kalau susah pun susah hati. Kalau hadiah cendera hati. Duit sagu hati. Orang yang paling kita sayang buah hati. Ada? Ada? Tak ada. Tak ada. Tak ada. Mesti ada punya. Masa duduk pun dah tanya dah. Akum Katna. Dia balas balik, depen sekali. Dia reply balik, dengar luk-luk ya. Ada. Dia balas balik, okay bye. Allah tuan-tuan. Buah hati. Oh, kita sayangkan orang tu buah hati.
Siapa buah hati kita? Mak kita, ayah kita. Kalau yang dah kahwin, suami kita, isteri kita, isteri. Ada tu? Kan? InsyaAllah ada harapan tu, ya. Lagi apa lagi? Oh, naik atas jalan raya, kita cakap apa? Hati-hati di jalan raya. Orang tak sebut otak-otak. Otak-otak, kau nak apa? Otak-otak lain pula dia faham. Hati-hati di jalan raya. Hat on the road. Kan? Hati-hati di jalan raya. Maknanya hidup kita ni semuanya dia soal hati tau. Semuanya soal hati. Tu sebab nak masuk syurga nanti pun mesti dengan hati yang baik. Saya ingat lagi, ada seorang laki-laki ni, dia ni satu hari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi dengan para sahabat duduk dalam satu majlis macam kita lah kan, duduk macam ni ramai-ramai macam ni kan. Jadi Nabi cakap, Nabi kata sekejap lagi ada seorang ni dia akan datang. For your info, untuk pengetahuan semua, yang akan datang sekejap lagi satu orang ni, dia tu ahli syurga. Ui, jadi sahabat semua excited. Siapa dia pula ni ahli syurga? Mau tahu juga. Siapa dia? Duduk sekejap, tiba-tiba sahabat tu datang. Lelaki tersebut datang. Dia pun duduk. Boleh bayang tak? Bila Nabi cakap dia tu ahli syurga, memang semua sahabat tengok atas bawah. Oh, kat mana syurganya? Maknanya tengok dengan penuh tanda tanya, dan dalam hati tu biasa ya tengok kan. Kok lah ahli syurga ni datang kok sorban besar, tasbih besar bola tenis dengan orang kan. Subhanallah, subhanallah. Kan? Waktu jubah pula, jubah Frozen pula kan. Kok lah. Tengok biasa, pakai pun selipar kerok kan. Tak ada apa macam biasa pun. Tapi dia pakai handphone Oppo. Kredit sikit kan. Apa yang canggih, apa yang hebat sangat dia ni? Biasa dia tengok tu. Tak apalah, ada seorang sahabat Nabi ni, namanya Abdullah bin Amru. Dia ni satu orang sahabat yang sangat tak puas hati. Tak puas hati apa? Nak tahu juga apakah rahsia yang menyebabkan dia ini jadi ahli syurga. Kenapa dia? Why? Atau what is the because? Why? Kenapa dia? So, nak tahu juga. Akhirnya Abdullah bin Amru ni jumpa dengan lelaki tersebut. Dia kata, Syekh, ana mau tumpang rumah ente lah, boleh tak? Ana mau tidur 3 hari saja, 3 hari 2 malam sajalah, boleh? Jadi sahabat ahli syurga ni kata, boleh. Main. Dia pun tak tahu lagi apa niat kawan ni. Marilah, jom ke rumah, jom. Larilah ke rumah. Jadi dia duduklah di rumah tu. Sepanjang duduk di rumah tu, malam-malam dia duduk intai juga tu, tengok apalah amalan. Koklah semayang tahajud 20 rakaat ke, koklah baca Quran tak habis-habis, koklah semayang sunatnya apa. Tak adalah banyak sangat, tengok biasa je. Kalau malam tidur, time semayang. Tak banyak sangatlah amalan tu. Dia buat, ni lain macam ni, pasal apa jadi syurga punya orang? Hari last masa nak balik, masa nak check out tu, baru dia tanya. Dia kata, Syekh, ana mau tanya ente sikit lah. Ente ni, Nabi cakap ente ni orang syurga. Apa rahsia? Jadi sahabat Nabi ni kata, sebenarnya aku ni tak adalah amalan banyak sangat, melainkan dalam hati aku ini tak pernah dengki pada orang lain. Jauh dalam lubuk hati aku, kalau kawan aku dapat nikmat, kawan aku dapat benda baik, aku tak pernah dengki pada dia. Malah aku rasa seronok lagi dengan kejayaan dia. Aku rasa seronok dengan dia tu. Itulah dia menyebabkan hati kalau tak pernah ada dengki pun, itu pun tanda-tanda ahli syurga tu. Itu sebab kawan-kawan kita yang dapat 3.8, 3.9, 4.1 mungkin terlajak pandai lah. Kita jumpa dengan dia dalam Islam, Nabi suruh tau. Nabi suruh kita antahni'ahu. Apa maksud? Ucap tahniah. Jumpa dia, tahniah sahabat. Walaupun kita 2.0 saja, tak apa. Kita salam dengan dia, tahniah Syekh. Tahniah. Kenapa kena ucap tahniah? Mengikis sifat dengki dari hati. Betul tak? Yes.
Orang kita ni, maaf ya, masyarakat kita ni punya dengki bahaya. Kita punya dengki ni kadang-kadang tu yang kata PhD tu, penyakit perasaan hasad dengki teruk. Dengki ni Arab panggil hasad, Melayu panggil dengki. Kadang-kadang Melayu pun panggil hasad dengki. Hasad tu pun sebenarnya maksudnya dengki tau. Jadi kita selama ni sebut hasad dengki tu, double dengki tu, dengki sungguh ni orang Melayu ni. Sungguh. Saya ingat lagi masa tu sepupu saya, salah seorang daripada sepupu pula, saya punya abang ipar punya adik, dia meniaga roti canai. Sedap dia meniaga kan. Ni kita yang meniaga di keliling ni, ingatlah apa saya nak cerita ni ya. Dia meniaga roti canai. Memang roti canai dia sedap, tak berminyak sangat, garing, sedap lah. Melayu punya sedap lah. Tapi boleh bayang, biasalah, bila sedap sangat, ramai orang minat, seberang sana ada pesaing dia. Kedai seberang sana tak berapa nak laku sangat lah. Tapi saya ringkaskan cerita dia panjang ya. Habis, saya ingat dalam beberapa bulan lepas tu, dia mula-mula dia sakit, dia tak boleh nak berniaga. Dia berhenti, tutup kedai. Dia sakit kepala, sakit sangat. Datang pula waktu maghrib lagi sakit. Orang kalau kena ilmu hitam, waktu-waktu lagi senja nak maghrib, itu waktu paling ketara nampak dia punya sakit dia mencerit amat kuat. Sampai lagi 3 hari nak Ramadan, dia pun meninggal. Sebaik dia meninggal saja, keluarga dia jumpa belakang rumah ada balutan kuning. Dalam tu ada patung, dekat kepala patung tu dicucuk-cucuk dengan jarum. Masya Allah, jahatnya orang kita ni kadang-kadang. Tu sebab kita ni kena banyak beringat. Kita ni nak makan, nak beli-beli makan benda yang masuk dalam badan kita ni, kita kena sangat beringat. Banyak baca Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Banyak baca Bismillahilladzi la yadurru, banyak baca yang tu. Tak lama lepas pada tu, kakak saya pula, keluarga saya sendiri, kakak saya ingat lagi. Kakak saya masa dia nak kahwin tu, ramai masuk minang dia, dia banyak tolak, demand sikit lah. Kakak saya ni ramai orang masuk minang dia, banyak dia tolak. Sebab dia kata syarat at least mesti ada emas lah. Kurang-kurang gaji, kalau tak kurang 5,000 tak nak. Jadi banyak sangat dia punya term and condition dia. Jadi dalam ramai-ramai tu, saya ingat mungkin ada yang dengki ke apa, saya tak tahulah. Lepas dia berumah tangga, kakak saya ni, dia mula menampakkan tanda-tanda. Mula-mula dia sakit kepala, ambil cuti MC sakit kepala. Lepas tu perut dia jadi macam, dia tak boleh nak bangun. Kesian sangat saya tentunya tengok kakak saya, perut dia naik kan. Pergi cek doktor lah. Tu doktor kata ni perbuatan suami dia sendiri. Perbuatan suami dia. Jadi mengandung lah, ya Allah. Berapa ramai istighfar, astagfirullahaladzim, kesiannya kakak ustaz. Lepas tu lagi masuk Facebook, kakak ustaz disihir pula. Selamat anak 2 orang dah. Lah, suspend. Jadi sabar. Jadi sahabat-sahabat yang saya mati sekalian, ni cinta tak masuk lagi ni. Jadi bila jadi tu sebab rupanya nak jadi ahli syurga ini, yalah, nak jadi ahli syurga ini rupanya dalam hati jangan ada dengki sama orang, jangan ada dengki. Kena ucap tahniah, banyak ucap tahniah pada orang selalu. Tu sebab kalau disebut tentang soal cinta ini dalam Islam, cinta ni dia ada 4 peringkat. Ni saya nak cerita ni. Dia ada 4 peringkat. Dalam Islam, cinta ni dia ada 4 peringkat yang kita nak kena sentiasa ingat. Apa dia 4 peringkat tu? Yang paling bawah sekali dia dipanggil mahabbah tabi'iyah. Mahabbah tabi'i, maksudnya cinta yang tabi'i. Ni maksudnya cinta ni yang semua makhluk ada rasa tu. Semua makhluk merasai nikmat cinta, semua ada. Ada satu lagu tu, dia kata apa? Rasa cinta pasti ada pada makhluk yang bernyawa sejak lama sampai kini
tetap suci dan